bab solat berjemaah. Hadis ke 67. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة رواه بخاري باب الدعاء عند النداء. Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca doa ini selepas mendengar azan, iaitu Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد, maka pada hari kiamat dia wajib mendapat syafaatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemahan doa. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan dakwah yang sempurna ini, iaitu azan dan salat yang akan didirikan selepas azan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan kelebihan, dan tempatkanlah baginda di maqam mahmud, tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah beberapa kali kita jumpa nama dia. Jabir ni dia masuk Islam bersama dengan ayah dia Abdullah bin Amru ketika mana dia menghadiri perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah tu yang pertama dan kedua sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi masa perjanjian Aqabah yang kedua, masa tu Jabir dia bersama dengan ayah dia Abdullah pergi buat perjanjian Aqabah yang kedua, dan ketika itulah Jabir dia masih kecil lagi. Maka ketika itu dia beriman. Dia ni kita pernah ceritakan ketika mana berlaku peperangan Badar, dia tak dapat pergi, ayah dia tak kasih. Nabi hijrah ketika itu umur dia sekitar dalam 15-16 tahun. Maksudnya dah besar juga, tapi masa peperangan Badar ayah dia tak bagi sebab dia kena jaga adik-beradik dia. Dia ada 9 orang adik perempuan. Perang Uhud pun dia tak dapat pergi, ayah dia tak kasih. Dan masa perang Uhud lah ayah dia meninggal dunia. Dan bila ayah dia meninggal dunia, kita pernah ceritakan bahawa ayah dia pesan suruh settlekan hutang-hutang dia kan. Dah lah nak jaga adik perempuan 9 orang, kena settlekan hutang ayah dia. Yang akhirnya dia jumpa mengadu dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW datang. Dia kata tak ada kata yang ada pohon kurma, ada kurma sikit. Dan dengan mukjizat Nabi SAW, dia dapat bayar semua hutang tu. Bila dikeluarkan, banyak aja di kurma, walaupun sikit boleh bayar semua hutang dia. Tu Jabir bin Abdullah. Dia meninggal 78 Hijrah. Apa lagi yang menarik? Jabir ni ada salah satu kisah dia. Dia mula-mula ikut perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Uhud tu, perang Uhud tu ayah dia meninggal. Baru dia dah bebas daripada ayah dia. Baru dia ikut perang. Antara menarik, dia pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertempuran. Disebut Zatul Riqa. Zatul Riqa. Dia berlaku pada tahun keempat Hijrah Nabi. Zatul Riqa. Di pertempuran, dia bukan perang. Tak jadi pun perang. Nabi SAW ni dia ada musuh. Satu, musuh orang Yahudi. Kedua, Nabi juga ada musuh dalam kalangan orang Quraisy. Orang kampung dia, kaum kerabat dia, orang Quraisy.
Dan juga Nabi ni juga dia ada musuh dalam kalangan orang-orang Badui. Orang Badui ni orang duk padang pasir kan. Dia tak puas hati dengan Nabi. Jadi Dhatul Riqa' ni satu pertempuran Nabi dia pergi ke sebelah utara Madinah, menghala ke Khaybar sana. Lebih kurang 100 kilo lah. Orang Mekah, Madinah katah lagi. Ha. Jadi disebut sebagai Dhatul Riqa' sebab masa pergi pertempuran itu, dia nak pergi tengok ada beberapa 3 kabilah orang Badui ni yang menentang Nabi, sentiasa buat masalah dengan Nabi. Jadi dia pergi Zatul Riqa' ni. Riqa' ni maksud dia kain perca-perca tu kan. Jadi Nabi dengan para sahabat ni kenderaan kurang tak banyak. Jadi seekor unta tu naik 5-6 orang naik. Itu 5-6 orang naik. Kemudian dia sahabat pada ketika itu kena bergile-gile sebab unta sikit, orang ramai. Jadi bergile-gile naik, 6 orang naik, seekor unta 6 orang naik. Parak unta tu. Jadi mana yang berjalan tukar-tukar. Jadi disebabkan para sahabat ni banyak berjalan, menyebabkan kaki mereka pecah-pecah. Kaki pecah-pecah, kuku pecah, kuku tertanggal. Jadi para sahabat ni dia ambil kain dia. Kain daripada pakaian itu dia ambil, dia buat balut-balut kaki. Jadi dia namakan tu Dhatul Riqa'. Dia pertempuran dengan Dhatul Riqa'. Kain yang Riqa' tu kain. Kain yang dibalut-balut kat kaki yang pecah-pecah tu. Sebab nak pergi pertempuran ni, kuku tanggal tu dia disebut sebagai Dhatul Riqa'. Tak jadi pun perang, tak jadi pertempuran sebab puak-puak orang Badui, beberapa kabilah ketika itu dia takut Allah Ta'ala campak ketakutan pada hati mereka, tak jadi perang. Jadi ketika jalan on the way balik ni, Jabir bin Abdullah ni dia naik unta dia lah. Unta dia ni Allah ajus, dah tua sangat dah. Jadi jalan slow sangat, slow. Jadi Nabi SAW dia kata, Jabir mai sini, dia kata. Minta tongkat tu. Kemudian Rasulullah dia kata, Jabir kamu jalan depan sikit. Nabi SAW dia ambil tongkat tu, dia pukul pada unta tu, stop. Bila start dipukul pada unta, unta yang slow lemah tu dia jadi cergas. Dan kata Jabir, selepas daripada Nabi pukul unta aku tu, aku dengan Nabi tu, dia kata boleh jalan seiring dengan Nabi. Jadi cergas dan lebih laju daripada unta-unta yang lain. Jadi masa di Jabir ni, Allah Ta'ala anugerahkan pada dia sifat yang lemah lembut. Dan dia bukanlah orang senang, orang-orang susah juga nak jaga adik-beradik. Dan ni dia disebutkan dalam riwayat mengatakan Jabir ni dia terpaksa, bukan terpaksa lah, dia berkahwin dengan janda, dia tak kahwin dengan anak dara. Dia pilih pertama dia kahwin dengan janda. Sebab antaranya dia nak jaga banyak adik-adik perempuan dia. Jadi dia perlukan orang yang boleh handle jugalah adik-beradik dia. Dia cari janda. Janda ni mungkin experience lebih kan. Lebih janda, tak ada orang perempuan ni. Tak apa. Jadi on the way balik tu dia duduk sembang. Nabi SAW ni dia kesian kat Jabir ni, orang susah juga. Jadi Nabi dia offer. Jabir dia kata, aku nak belilah unta kamu ni. Dia kata. Kemudian Jabir dia kata, tak nak lah, aku tak nak jual. Dia kata, kalau kau nak Rasulullah ambil aja. Tak boleh gitu. Kata Nabi dia kata dia nak bayar juga. Kemudian kalau Nabi nak bayar juga, kata Jabir, boleh lah. Dia kata, berapa nak? Dia main duduk unta sebelah-sebelah, duduk sembang nak balik ke Madinah. Nabi dia kata 1 dirham. Kata 1 dirham. Kemudian Jabir kata 1 dirham rugi, kata tak boleh. Okey, 2 dirham tak boleh juga, kata. 3 dirham tak juga. 4 dirham tak. Sampai kata Jabir, dia kata aku kira-kira dah sampai 1 kantung. Tak tahulah zaman tu kantung punya cerita Piramli kan. Wang emas. Dia kalau wang ni dia ada namanya dinar, dia ada dirham. Kalau dinar tu wang emas. Dirham ni wang perak. Dirham ni kalau ikut perkiraan dia 3 gram lah. 3 gram. Kalau dinar tu wang emas 4.25 gram. Itu perkiraan standard yang diletakkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi dia kata dah 1 kantung dah.
Dah dapat satu kantung, dia kata aku kira banyak ni. Dia kata, okey Rasulullah, cukuplah, dia kata. Jadi kalau satu kantung tu, kalau sekarang ni satu dirham, korang dalam 3 gram, RM30. Jadi kalau sekilo tu, dekat RM10,000 lah duit kita kan. Itu pun satu kilo. Jadi, dia pun balik, bila sampai dekat Madinah, dia pun ceritalah balik, jumpa isteri dia balik. Isteri dia pun dengar, okey, bagus, kita jual, boleh dapat duit. Kemudian hantar, Nabi ambil unta tu, pergi ke rumah Nabi SAW nak ambil duit tu. Nabi pun bagi duit satu kantung dan Nabi bagi lebih lagi. Jadi Jabir dia seronok sangat. Bila dia dapat duit tu nak balik, Nabi dia panggil dia. Dia kata, sebenarnya aku nak bagi hadiah pada engkau. Apa hadiah dia? Dia bagi balik unta tu pada Jabir. Jabir, Masya Allah kan. Itu sifat sifat lemah lembut Nabi SAW. Dia bantu. Bukan setakat bagi duit, tapi cara Nabi nak bagi duit tu tak bagi direct. Skill yang Nabi guna tu tak adalah terasa sangat. Kalau orang susah ni bagi kan. Kadang-kadang kita boleh ambil lah spirit sebagaimana yang Nabi buat tu. Macam tu skill. Jadi kalau orang rasa susah, tak adalah berasa macam itu. Orang bagi sangat kan. So skill Nabi tu. Nak beli kemudian bagi duit, kemudian hadiahkan dia balik kan. Kita boleh ambil lah pengajaran apa tu. Banyaklah yang menarik kisah-kisah para sahabat. Okey, dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW mengatakan, man qala, sesiapa yang menyebutkan apabila dia mendengar an-nida, mendengar azan, selepas azan dia membaca doa, Allahumma rabba hazihi da'wah at-tamah was-salatil qa'imah. So doa ni kita dah biasa dengarlah, doa lepas azan. Yang penting dekat ujung ayat tu kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi lepas azan jangan lupa kita baca doa ini. Nabi kata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Layak, halal bagi dia syafaat aku pada hari kiamat. Selepas dia azan. Kalau Imam Nawawi dia kata lepas iqamat pun kita baca doa ni juga. Itu pendapat Imam Nawawi. Jadi benda yang baik macam ni. Bila kita baca hadis begini kita ingat, kalau kita tak amal, cuba-cuba kita amal. InsyaAllah moga kita semua nanti InsyaAllah dapat sama-sama syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah wallahu a'lam. Subhanakallah.